Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk solat, iaitu perkara yang membatalkan solat. Pertama, bercakap dengan sengaja. Batal solat seseorang bercakap dengan sengaja sama ada boleh difahami atau tidak. Kalau seseorang tu ketika dia solat kemudian dia bercakap, sama ada boleh difahami ataupun tidak pada percakapan tersebut, maka solatnya automatik akan batal. Kedua, melakukan perbuatan yang banyak dan berturut-turut. Menggerakkan 3 anggota badan yang utama, iaitu kepala, tangan dan kaki. Contohnya, melangkah dengan 3 langkah secara berturut-turut, melambai-lambaikan tangan atau menggeleng-gelengkan kepala. Ketiga, berhadas kecil dan besar. Batal solat jika berhadas kecil atau besar semasa melakukan solat. Tengah solat khusyuk-khusyuk, tiba-tiba kentut, terkentut, maka solat akan batal. Tengah solat tiba-tiba terkencing, maka batal solatnya. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang keempat, terkena najis yang tidak dimaafkan. Batal solat jika terkena najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada badan, pakaian atau tempat solat, dan tidak dibuang dengan segera. Kalau terkena najis yang tak dimaafkan dekat badan, contohnya ada tai kat badannya ataupun dekat pakaiannya terkena, ada tai burung ke, ada tai kucing melekat, ataupun dekat tempat solat dia, dekat sejadahnya ada najis, ada muntah ke, ada darah ke yang banyak, maka solat tersebut akan batal dan tidak sah. Yang kelima, terbuka aurat. Batal solat jika terbuka aurat, sama ada semua atau setengahnya dan tidak ditutup dengan segera. Kalau auratnya terbuka, sama ada semua auratnya ataupun setengah dan tak ditutup dengan segera, maka solatnya jadi batal. Yang keenam, mengubah niat. Batal solat jika ubah niat untuk keluar dari solat atau menghentikannya. Tengah solat tiba-tiba terdetik dalam hati, dia ubah niat dia, aku nak berhentilah solat ni kejap, maka solat tersebut jadi batal. Perkara yang membatalkan solat yang ketujuh ialah berpaling dari kiblat. Batal solat jika berpaling dari kiblat dengan dada dipusing ke kiri atau ke kanan ketika sedang bersolat. Jika dipusingkan dadanya dari arah kiblat, sama ada ke kiri ataupun ke kanan, maka solat akan batal. Yang ke-8, makan atau minum dengan sengaja. Batal solat jika makan atau minum walaupun sedikit. Tengah solat dekat kocik baju ada twisties lagi 2 batang, tertinggal, dia pun ambil, dia makan. Solatnya batal tak? Batal. Yang ke-9, ketawa. Batal solat jika ketawa dengan mengeluarkan bunyi 2 huruf atau lebih. Kalau ketawa walaupun keluarkan dengan 2 huruf saja, contohnya macam tu kan, maka akan batal solatnya. Kemudian yang ke-10, murtad. Batal solat jika murtad sama ada dengan niat atau perkataan atau perbuatan, wal-iyadzu billah. Yang ke-11, memanjangkan rukun yang pendek. Batal solat jika memanjangkan rukun yang pendek, iaitu iktidal dan duduk antara 2 sujud. Sedikit info untuk awak semua, rukun panjang ialah
qiyam iaitu berdiri, rukuk, sujud dan tasyahud akhir. Iktidal dan duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Jika dipanjangkan rukun yang pendek tersebut, maka batal solatnya. Yang terakhir, yang ke-12, makmum ketinggalan atau mendahului imam. Batal solat makmum kalau tidak terus mengikut imam sebanyak 2 rukun panjang. Kalau dia tak ikut imam, sembahyang sama-sama dengan imam tapi tak ikut imam, sama ada dia terlambat, tertinggal ataupun dia mendahului imam. Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Imam belum sujud, dia dah sujud. Maka batal solat tersebut. Seterusnya, kelebihan solat. Apa kelebihan bila kita melakukan solat? Yang pertama, membentuk jiwa. Solat dapat membentuk jiwa seseorang supaya teguh iman dan takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghindarkan perbuatan keji dan munkar. Solat menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara keji dan munkar. Contohnya seperti mencuri, berjudi dan lain-lain perkara maksiat. Ketiga, dapat melatih diri bersifat sabar. Solat dapat melatih diri seseorang supaya bersifat sabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang keempat, mendisiplinkan diri. Dengan melakukan solat, seseorang itu boleh melatih diri agar sentiasa menjaga waktu, taat kepada ketua dan menjaga kebersihan. Kelebihan solat yang terakhir iaitu yang kelima, menyihatkan tubuh badan. Solat merupakan ibadah yang dapat melatih diri seseorang kelihatan sihat, segar dan cergas. Itulah dia serba sedikit kelebihan solat. Jadi anak-anak semua, perbanyakkanlah solat. Jangan tinggal solat. Solat fardu cuma 5 waktu sahaja. Apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. 5 waktu je. Jadi takkanlah tak mampu untuk kita buat. Kalau hari ni tak solat, esok cuba kita tunaikan solat. Kalau hari ni kita solat tapi lambat, esok kita cuba buat solat di awal waktu. Kalau hari ni kita solat secara bersendirian, esok cuba kita solat secara berjemaah dengan keluarga. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja dulu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.